Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Pendidikan Islam tahun 6 bersama-sama dengan Ustazah Izzati. Jadi hari ini kita akan sambung pelajaran kita pada minggu lepas, iaitu di bawah bidang ulum sirah. Tajuknya Perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Jadi sebelum memulakan pembelajaran kita pada hari ini, eloklah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Semoga Allah permudahkan urusan kita untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Kandungan pembelajaran kita pada hari ini ada dua kandungan. Yang pertama, cabaran berdakwah, dan yang kedua, iktibar daripada perkembangan dakwah Islam. Jadi jom kita tengok cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah dan umat Islam ketika ingin berdakwah. Cabaran berdakwah kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu yang pertama, menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Penentangan bersenjata bermaksud berperang. Dan yang kedua, menghadapi golongan-golongan munafik. Jadi jom kita tengok bagaimanakah penentangan bersenjata yang dikatakan. Penentangan bersenjata ini berlaku akibat rasa tidak puas hati musuh Islam melihat kejayaan orang Islam membuka Kota Mekah. Kan kita dah belajar minggu lepas bahawasanya Nabi dan umat Islam telah berjaya memasuki Kota Mekah, dan itu dinamakan pembukaan Kota Mekah. Jadi orang kafir ataupun orang musuh Islam pada waktu itu berasa tidak puas hati dengan kejayaan dan juga kemenangan orang Islam. Mereka juga berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam. Kerana waktu itu Islam dah mula berkembang, dah ramai dah yang peluk Islam. Jadi diorang ni terancam dan nak sekat pengaruh Islam pada waktu itu. Maka apabila diorang berasa begini, tercetuslah peperangan. Dua peperangan tercetus. Yang pertama Perang Hunain dan yang kedua Perang Tabuk. Jadi jom kita tengok dulu Perang Hunain. Kenapa dinamakan Perang Hunain? Kerana Perang Hunain ni berlaku di Hunain pada tahun 8 Hijrah. Okey, cuba ingat balik. Pembukaan Kota Mekah berlaku pada tahun berapa? Ya, tahun yang sama, 8 Hijrah juga. Bermaksud Perang Hunain ni berlaku pada tahun yang sama dengan tahun pembukaan Kota Mekah. Okey, Perang Hunain ni berlaku apabila kabilah Hawazin dan Bani Thaqif tidak puas hati dengan kemenangan orang Islam. Jadi berlakulah peperangan Hunain. Dan pada ketika itu, kaum muslimin yang berperang dalam Perang Hunain adalah seramai 12,000 orang. Dan tentera-tentera musuh Islam ni membawa anak, isteri dan juga harta benda bersama-sama berperang dengan orang Islam pada waktu itu. Kenapa? Sebab orang Islam tak boleh serang kanak-kanak kecil dan juga wanita-wanita yang tidak bersalah. Jadi mereka membawa anak dan isteri mereka untuk melemahkan orang Islam. Tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, peperangan Hunain ini berakhir dengan kemenangan pihak muslimin. Dan selepas peperangan ini, ramai musuh-musuh Islam yang memeluk Islam, termasuklah ketua musuh Islam pada waktu itu di dalam Perang Hunain, iaitu Malik bin Auf, dengan ketua-ketua sekali musuh Islam. Okey, seterusnya kita nak tengok pada Perang Tabuk. Kenapa namanya Perang Tabuk? Sama macam Hunain kerana ianya berlaku di Tabuk. Cumanya Perang Tabuk ini berlaku setahun selepas berlakunya Perang Hunain, iaitu pada tahun 9 Hijrah. Kenapa berlakunya Perang Tabuk ini? Kerana kerajaan Rom pada ketika itu berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin hari semakin meluas. Dan pada Perang Tabuk ini, jumlah orang Islam yang berperang adalah 30,000 orang, manakala musuh adalah 40,000 orang. Ini bermaksud jumlah musuh lebih 10,000 daripada jumlah orang muslimin ketika berperang di dalam Perang Tabuk. Tapi peperangan Tabuk ini juga berakhir dengan kemenangan pihak muslimin tanpa berlakunya pertempuran. Pelik ni kenapa? Kerana Allah telah mencampakkan rasa gerun dan takut dalam musuh-musuh Islam pada ketika itu. Jadi tak jadilah berperang dan kemenangan berpihak kepada orang Islam.
Cabaran yang kedua yang dihadapi oleh Rasulullah ketika ini berdakwah adalah menghadapi golongan munafik. Pada waktu ini adanya orang-orang munafik yang duduk dalam selimut. Maksudnya musuh dalam selimut munafik ni. Okey, apa itu munafik? Munafik adalah mereka yang berpura-pura Islam dan tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin. Dan juga orang munafik ini selalu cari jalan untuk melemahkan umat Islam. Mereka ini juga sentiasa bagi alasan dan menolak apabila diminta untuk mempertahankan agama Islam. Misal kata kalau ada peperangan-peperangan, contohlah kalau orang Islam lain ajak orang munafik lain, macam tak bolehlah saya sakit ini, saya sakit itu. Ada saja alasan dia kalau untuk mempertahankan agama Islam. Dan orang munafik ini juga menjalankan hubungan dengan Raja Rom untuk melemahkan umat Islam. Dia bersekongkol dengan orang kafir, Raja Rom pada waktu itu, untuk melemahkan umat Islam. Jahat ke tak jahat orang munafik. Dan yang terakhir, orang munafik ini juga membina Masjid Dirar untuk bersaing dengan Masjid Quba dan memecah belahkan orang muslimin. Sebab waktu itu masjid yang menjadi tumpuan adalah Masjid Quba. Jadi orang munafik ini membina satu lagi masjid untuk memisahkan orang-orang muslimin yang ada dalam Masjid Quba itu untuk solat di Masjid Dirar. Hanyalah untuk memecah belahkan orang muslimin pada waktu itu. Okey. Dah habis kepada cabaran, kita masuk pula kepada iktibar daripada perkembangan dakwah Islam. Iktibar ataupun pengajaran yang pertama ialah kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah menyebarkan kebenaran Islam dengan ilmu, perancangan yang rapi dan juga cara yang berhikmah. Bagaimana cara yang berhikmah? Cara yang berhikmah itu adalah cara yang betul jika kita nak menasihati seseorang. Jangan menggunakan kekerasan. Kedua, kita hendaklah memelihara kesatuan umat Islam dan juga rakyat Malaysia supaya negara stabil dari sudut politik, sosial dan juga ekonomi. Tak kisahlah kita ni politik apa sekalipun, kita mesti bersatu padu sebagai umat Islam. Kerana kalau kita berpecah belah sebagai umat Islam, ada saja musuh-musuh Islam yang akan mengganggu kita, mengganggu fikiran kita dan memecah belahkan kita. Dan yang terakhir, berbalik kepada musuh Islam. Musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Oleh itu kita sebagai orang Islam, sebagai pelajar, mestilah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh kerana ilmu ini dapat menangkis daya-daya daripada musuh Islam. Daya itu apa? Daya itu macam tuduhan-tuduhan yang tidak bernas daripada musuh Islam terhadap orang Islam. Jadi bila kita belajar, kita ada ilmu, kita bolehlah menangkis segala daya-daya yang disampaikan oleh musuh Islam. Sekian, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu depan. Sekian, terima kasih.